Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat bersama dalam majlis ilmu. Kita membincangkan suatu perkara yang menjadi tanggungjawab kita berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi faedah harta benda dan anak bina, kecuali mereka yang datang bertemu Allah Azza wa Jalla dengan hati yang sejahtera. Jadi apa makna hati yang sejahtera? Para ulama mengatakan hati yang salim, yang sejahtera itu allazi la yuridul khair la syarr, iaitulah hati yang nak kepada kebaikan, tak mahu kepada keburukan. Hati yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, menolak segala bentuk syirik. Hati yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak perkara yang bercanggah dengannya, maka itu disebut dengan nama al-qalbus salim, hati yang sejahtera. Bertitik tolak daripada ayat ini dalam surah Asy-Syu'ara, maka para jemaah sekalian, para ulama telah menggariskan betapa pentingnya, betapa mustahak dan sangat besarnya peranan hati di dalam kehidupan manusia di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Sebab apa? Amalan yang kita lakukan ini tidak akan bergerak kecuali apabila hati itu bersih daripada perkara-perkara yang menghalang ibadat kita daripada diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya sebesar zarah daripada sifat takabur. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim daripada Ibnu Mas'ud. Dan lain-lain sifat lagi yang menghalang daripada seorang itu daripada menjadi manusia yang ikhlas, tunduk hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hasil daripada itu kita lihat terdapat banyak perkara yang disebut 20 perkara seseorang itu mesti menjadi kewajipan kepada kita untuk menjaga, mendidik hati dan sentiasa menggilapkannya daripada sifat-sifat yang tak baik yang disebut dengan nama sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita hiaskan hati kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat yang dipuji. Di antara kepentingan yang disebut itu, iaitulah hati ini, apa yang ada dalam hati menjadi paksi kepada tingkatan pahala amalan kita. Berbezanya pahala itu berbeza dengannya.
seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan tanda, Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang rapat dengan Nabi SAW dan banyak berbincang tentang masalah ini. Ketika dia menyampaikan kuliah kepada golongan tabi'in. Tabi'in ini makna orang yang sempat bersama dengan para sahabat, itu dipanggil tabi'in. Apa dia kata? Wahai golongan tabi'in, antum atwalu salah. Boleh jadi solat kamu lebih panjang, wa aktsaru ijtihadan, lebih kuat beribadat daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kanu afdala minkum. Namun walaupun kamu kuat beribadat, mereka para sahabat itu lebih afdal daripada kamu. Jadi orang tanya dia, ya Syekh Abdullah bin Mas'ud, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa sahabat lebih mulia daripada kita, daripada orang yang tabi'in yang kuat beribadat dan panjang solat dia? Kenapa? Qal innahum kanu azhada fid dunya. Ini tuan-tuan, kita kena dengar ini. Kerana mereka lebih zuhud dalam dunia. Makna hati mereka tidak terikat dengan dunia. Itu makna zuhud. Zuhud artinya tidak terikat dengan dia. Ambil tak apa, tapi jangan terikat, jangan tergantung. Hati kita ni tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak ibadat pada Allah Azza wa Jalla semata-mata kerana terikat. Wa arghab fil akhirati minkum, dan mereka lebih mencintai akhirat daripada kamu. Maka dibuat beberapa perbandingan tentang isi hati. Mungkin dua orang yang melakukan salat dalam saf yang sama, orang ni sebelah ni, ini sebelah, sama-sama belakang imam, tetapi yang seorang ni mendapat pahala yang begitu banyak, yang seorang lagi kurang. Sebab apa? Sebab seorang sahabat ini salat dalam keadaan hatinya khusyuk, hatinya ingat pada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sebut dalam asar, catatan amalan kiraan solat kita ni mengikut hati. Ada orang yang dapat 10/10, ada 9/10, ada 7, ada 8. Jadi turun ini mengikut keadaan hati dia. Maka berbezalah dalam satu saf yang duduk ramai-ramai, tetapi ada orang yang tingkatan yang tinggi dan ada orang yang kurang. Sama juga dengan orang yang beri nafkah, beri sedekah. Ada orang yang sedekahnya dapat pahala tidak begitu banyak, dan ada orang yang mendapat sampai 700 gandaan. Ingat ada alladzina yunfiquna fi sabilillah, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin. Allah buat bandingan orang yang sedekah, nafkah fi sabilillah seperti habbah, biji gandum. Artinya permulaan pahala itu kita dapat 1, dia ganda 10, dan dia akan pergi sampai 700. Maka di sini para ulama mengatakan, kenapa daripada 10 sampai 700, kenapa semuanya tak 700? Yang membezakan dia, menaik taraf dia, iaitulah tentang sikap seorang itu beri sedekah. Ada orang beri sedekah biasa je, tak kata apa-apa, bagi orang minta bagi. Kita tak kira yang beri sedekah dengan riak, itu luar daripada kotak perkiraan. Ada orang yang beri sedekah semata-mata memang dia niat liwajhillah, kerana Allah Azza wa Jalla nak membantu orang susah. Orang yang minta sedekah itu pula orang memang orang sangat berhajat, maka darjat dia naik lebih tinggi daripada yang beri sedekah yang tidak ada berfikir tentang apa-apa. Demikianlah keadaan contoh-contoh yang lain para jemaah sekalian, sehingga
para ulama mengatakan yang membezakan di antara adat dengan ibadat, yang membeza antara adat dengan ibadat, iaitulah amalul qalbi, amalan hati, iaitulah niat. Contoh kita hari ni, semua kita ni makan, bangun pagi kira nak makan, tengah hari makan pula, kan? Ada orang dia makan sebab dia suka makan. Kenapa makan? Lapar. Memang dia lapar pun waktu dia makan. Jadi orang yang makan kerana dia mata-mata dia lapar, dia menyelesaikan masalah kehidupan dia, maknanya kenyanglah dia. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Seorang lagi makan memang kerana lapar, tetapi dengan niat yang baik, iaitulah untuk menguatkan tulang-tulang dia, menguatkan tubuh dia untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang tanya kenapa makan, nak kuat ibadat, nak kuat berjihad, maka niat dia tadi yang membezakan di antara adab biasa makan yang kita tak dapat apa-apa selain daripada kenyang, kemudian pergi ke tandas. Yang seorang yang kedua ni niat makan kerana sebab-sebab yang disebut tadi, maka makan tadi mendapat pahala. Makan mendapat pahala, itu dia panggil perbezaan pahala, perbezaan amalan duduk di hati seorang hamba Allah Azza wa Jalla itu. Allahu Akbar. Jadi sama juga di antara doa yang mustajab, sebut dalam hadis Allah SWT tidak terima doa min qalbin lahin. Kita berdoa, mulut kita doa angkat ya Rabbi, ya Rabbi, tapi hati entah di mana. Mulut kata, tangan angkat, tapi hati tak berdoa, maka ini juga tidak memberi kesan yang besar. Tetapi kabulnya doa itu apabila didoa dengan 3 perkara. Mulut kata ya Allah, saya nak benda ni. Tangan kita pula menunjuk, anggota kita juga menunjukkan kita nak, dengan air mata mengalir, tangan menadah. Yang besar daripada itu, hati sendiri meminta supaya Allah Ta'ala beri kabul apa yang kita nak. Di sinilah para jemaah, terdapat kata-kata di kalangan ulama. Yahya bin Mu'az dia kata, mafawizud dunya tuqta'u bil aqdam. Jarak atas dunia ini kita boleh potong dia dengan kaki, maknanya kita boleh pergi, kita nak pergi sana sini kita berjalan. Wa mafawizul akhirah tuqta'u bil qulub, tapi jarak ke akhirat dipotong dengan hati. Maka memiliki al-qalbus salim, hati yang sejahtera ini adalah merupakan suatu kewajipan, suatu perkara yang mesti kita kena lakukan, yang mesti kita kena buat. Kalau tidak, macam mana kita nak dapat kedudukan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu perkara yang ke-14. Yang seterusnya, amalan hati juga, hati yang mulia juga telah mengangkat seorang yang darjatnya biasa daripada hamba kepada seorang ulama yang disegani dan disebut namanya sampai hari ini. Ataupun kita kata daripada manusia biasa, orang kampung, mungkin di ibarat orang kata hari ini tidak dikenali di bumi tapi diangkat di langit. Jadi dalam cerita ini ada seorang penyair nama dia Syauqi rahimahullahu ta'ala. Dia kata an-nasun sinfan, manusia ini terbagi pada 2 kategori. Mauta fi hayatihim, mati walaupun mereka masih hidup. Mati mereka masih hidup. Orang tak tahu, tak kenal pun dia. Siapa dia tu? Tak tahu. Kalau pergi masjid pun orang tak kenal dia, pergi supermarket pun orang tak kenal, pergi mana pun orang tak tahu. Wa akharuna bi batnil ardi ahya. Kumpulan yang kedua, mereka sudah berada dalam bumi, tubuhnya dalam bumi, tapi tuannya hidup di atas bumi. Contohnya kita dah sebut hari ni, ulama-ulama besar, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i, sudah mati dia 1000 tahun dah. Kubur dia ada di Mesir, Imam Nawawi ada di Syam.
Tapi jaranglah berlalu satu hari orang tak sebut nama-nama imam ini. Ini contoh. Maknanya orang yang betul-betul hidup, iaitulah orang yang tuannya tidak ada tapi namanya disebut. Itu maksudnya mati tuan tapi jasadnya mati, tuannya hidup. Seorang ulama nama dia Ibnu Abi Layla rahimahullahu ta'ala. Dia ni bertemu dengan seorang yang sangat-sangat fanatik kepada bangsa Arab. Dia panggil Asabiyah. Tapi orang yang hebat, orangnya kuat. Dia pergi tanya seorang ulama ahli fiqh namanya Ibnu Abi Layla. Dia kata, siapa ke syekh orang yang alim di Basrah, di Iraq? Jawab dianya Al-Hasan bin Abil Hasan. Kemudian siapa lagi? Dia kata Muhammad bin Sirin. Oi, siapa dia dua orang ni? Nama ni. Siapa dia dua orang ni? Qala mu'lian, dua orang ni daripada kalangan hamba asalnya. Kemudian sekarang ni telah menjadi maha guru besar dan dihormati oleh orang. Jadi kemudian dia bawa nama-nama, boleh katakan nama-nama yang disebut ini semuanya Atha bin Abi Rabah di Mekah, Mujahid bin Jabar, Sa'id bin Jubair, Sulaiman bin Yas, semua itu daripada hamba. Kita mengatakan tidak menjadi masalah orang yang asalnya hamba tetapi mereka telah menguasai ilmu dengan hati yang mereka ada, maka mereka telah mengatasi orang-orang yang hebat daripada keturunan-keturunan yang mulia. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai hati yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Sebagai penjelasan kepada ilmu, hari ini kita belajar ilmu banyak. Ada ilmu kita tak suka ilmu yang dunia tu, engineer, doktor, pakar-pakar tu. Kita nak ambil sama-sama kita orang yang belajar ilmu akhirat. Dia panggil ilmu agama. Ada yang pakar dalam bidang fiqh, dalam bidang akhlak, tasawuf, dalam bidang tauhid, usuluddin. Ada yang pakar dalam bidang tajwid, tarannum, baca Quran. Semua tu kita mengatakan mereka telah mendapat kebaikan kerana mereka memiliki ilmu. Tetapi ilmu yang sebenarnya, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitulah ilmu tentang hati, huwa fardu ain. Ilmu nak menjaga hati, nak jaga daripada sifat-sifat yang tak baik dan nak jaga dia, nak suburkan dia dengan sifat yang baik. Kata di Imam Abu Hamid Al-Ghazali, huwa fardu ain, itu fardu ain. Kenapa tak jadi fardu ain, tuan-tuan? Kalau kita solat dalam keadaan hati kita tidak ikhlas, tak dapat pahala. Kalau kita buat ibadat, bagi sedekah dalam keadaan hati kita nak riak, nak tunjuk-tunjuk dengan orang, kita juga tak dapat pahala. Maka benarlah apa yang disebut oleh Imam Ghazali, ia menjadi fardu ain. Sebagaimana fardu ain yang kita belajar tentang kita nak solat macam mana. Fardu ain kita nak belajar tentang mengenali Allah Azza wa Jalla. Kita dah hafal sifat Allah Ta'ala, 20 sifat hafal. Walaupun tidak memahami apa, kita juga dengar nama-nama Allah Ta'ala 99 nama. Tetapi apabila nama itu disebut, diulangi tetap tanpa memahami isinya, maka kita akan tidak mendapat faedah yang besar. Dapat pahala sebut tapi tidak dapat memahami pahala beramal dengan isi kandungan, maka itu berbeza. Kata orang lain pula, Amr bin Qais Al-Mulai, dia kata apa? Hadisun uraqqiqu bihi qalbi, perbincangan yang boleh melembutkan hati. Jadi kita duk bincang tentang mati, tentang akhirat, tentang nak pergi ke syurga, tentang nak jauh daripada neraka, itu dipanggil hati. Perbincangan yang melembutkan hati, yang boleh menyampaikan dengan ilmu tersebut kepada Allah Azza wa Jalla, lebih aku suka daripada membincangkan 50 isu fiqh yang dibawa oleh syurih. Bukan makna belajar fiqh itu tidak penting, itu sangat penting, khususnya dalam mengenali perkara halal dan haram. Tetapi ilmu yang menjadi fardu, iaitulah ilmu tentang perbincangan kita tentang bagaimana nak menjaga hati.
Di sini saya lihat menjadi satu trend masyarakat kita ini suka mengaji tasawuf. Belajar kita ni martabat atau martabat ni, tetapi kalau dia tidak dijelmakan di dalam kehidupan, belajar tasawuf balik bukan nak bertambah ibadat, tapi menguatkan untuk berdebat. Duduk condemn orang tu, condemn ngaji kita tasawuf, duduk condemn orang. Kita mengatakan itu tidak tepat, tidak termasuk dari kalangan orang-orang yang melembutkan hati. Seorang mari tanya Imam Ahmad ni masyhur, Ahmad bin Hanbal. Orang tanya dia, ya Syekh Imam, kalau imam tak ada, kami nak rujuk pada siapa? Man nas'alu ba'dak, nak rujuk pada siapa? Kata Imam Abdul Wahhab Al-Warraq. Orang pun cakap, ya Imam, Abdul Wahhab bin Al-Warraq ini rahimahullahu ta'ala, dia ni tak banyak mana ilmu dia. Dia bukanlah seorang alim faqih yang hebat, bukan seorang alim yang faqih. Macam kita ini juga pandai nak menilai orang tak. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, innahu rajulun salih. Dia walaupun kita tidak sehebat mana ilmu dia, tetapi dia seorang yang saleh, yang dengan kewarakannya kata-kata yang keluar daripada dia itu lebih menepati kebenaran. Maka di sini tingginya al-waraq ini dengan sebab warak dia dengan, dan walaupun ilmu dia tidaklah setinggi Imam Ahmad. Bila orang tanya Ma'ruf Al-Qarhi, juga seorang ulama tasawuf juga ni, faqala, dia kata kamu tanyalah dia, kana ma'ahu aslul ilmi. Orang tanya Muhammad tentang Ma'ruf, dia kata ambil ilmu dengan dia, kerana dia apa tu? Aslul ilmi, kana ma'ahu aslul ilmi khasyatullah. Maknanya orang yang ada asal ilmu duduk di mana? Duduk dia takut pada Allah Azza wa Jalla. Ditanya Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, biasanya kalau sebut Al-Hasanu maknanya Al-Basri. Orang tanya dia, tanya tentang masalah, fa'ajabah, dia pun jawab. Orang pun tanya dia, Tuan Syekh Hasan, ahli-ahli fiqh tempat kita ni berbeza pandangan dengan Syekh, berbeza pandangan. Faqal, Hasan Basri kata, kamu tengok ke ahli fiqh ni tempat kita ni, mu kenal ke? Kata dia al-faqih, orang yang betul-betul faqih. Ni tuan-tuan boleh ambil panduan di sini, kita sendiri boleh ambil panduan. Al-faqihu al-qaimu laylah, orang yang berdiri pada malam, as-saimu nahar, orang yang berpuasa pada siang, az-zahidu fid dunya, orang yang zahid dalam dunia. Memang kalau kita baca definisi ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama akhirat, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita akan jumpa bagaimana definisi yang diberi sangat berat. Mereka bukan setakat ada degree seperti kita hari ni, dia ni orang dapat degree dalam bidang pengajian Islam, dalam bidang fiqh, dalam bidang apa, tapi kalau kita tengok rumah dia tepi masjid, tak ada dia di masjid. Cuma kita bersangka baiklah, boleh jadi dia pergi ceramah di masjid lain, tapi orang kampung boleh kenal dia ni. Jadi semua mengatakan orang yang dikatakan faqih alim itu siapa? Iaitulah orang, innamal faqihu man wara'a an maharimillah, orang yang warak daripada benda-benda yang diharam. Wal alimu man khafallah, orang alim itu orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam suatu cerita ini, Imam Al-Ghazali juga membawa satu cerita. Kemudian cerita ini dibawa dalam kitab Ighathatul Lahfan dalam satu bab al-hiyal. Hiyal ni maknanya hilah, buat hilah nak melepaskan satu benda. Penting bab ni sebenarnya, khususnya di zaman kita hari ni, zaman orang bercakap
tak berfikir. Contohnya kalau suami dia kata, dia marah ke isteri dia, dia kata awak turun tangga ni jatuh talak, macam nak buat? Tangga satu je. Kalau ada tangga dua, bini isteri dia boleh keluar ke tangga satu lagi. Dia tunjuk tangga tu, tunjuk. Turun, jatuh. Jadi para ulama mengatakan nak selesai masalah ini senang je. Jangan turun, lompat. Daripada atas terjun turun. Itu dia panggil hilah. Menyelesaikan masalah. Jangan duk buatlah benda ni. Ini contoh fiqh. Pasal tu mengaji fiqh ni pelik-pelik dia punya soalan. Macam orang bulan Ramadan, dia makan mi panjang, terlekat, setengah dalam perut, setengah kat luar. Macam nak buat? Dah azan subuh, telan, batal puasa. Nak tarik juga mungkin akan jadi menyebabkan batal puasa. Habis nak buat, akhir kali kita bawa orang ni pergi ke dekat qadi, dekat mahkamah, biar hakim jatuh hukum, ditarik keluar. Maknanya dia panggil mukrah, orang tu dipaksa, selesai masalah. Ya, banyaklah benda-benda pelik. Tapi dalam cerita ini, cerita Imam Ghazali rahimahullah ni cerita dia cerita ada seorang qadi. Qadi ni cerdik dia, dekat dengan nak habis tahun, tempoh tahun dia punya simpanan zakat, dia ambil harta dia sedekah kat isteri dia. Maknanya kalau kita kata zakat dia nisab 15,000, dekat nak habis tahun dia ambil duit dia ada 16,000, lebih dia tu nisab. Dia ambil 2,000 bagi sedekah ke bini dia. Maka bila nak kira, oh tak cukup zakat, orang pun bagi tahu kepada seorang imam lain pula. Dia kata, Syekh, macam mana dia ni, cara dia ni, boleh terima atau tak boleh terima? Dia kata, zalika min fiqhi. Oh, itu daripada kefahaman dia tentang agama. Jadi bila tak cukup nisab, tu tak kena zakat. Tetapi fa'in wa sadaq fa inna zalika min fiqhid dunya, itu semua fiqh dunia. Boleh lepaslah atas dunia tetapi memberi mudarat kepada akhirat. Jadi inilah yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Apabila kita duk tengok wakil-wakil, ejen-ejen yang duk jual produk-produk skim cepat kaya hari ini, sebahagian daripadanya nampak orang beragama. Nampak orang beragama, sebagaimana yang dibincang panjang oleh ahli-ahli agama. Hari ini orang duk sibuk dengan jual apa ni, SIM card lah, jual benda-benda. Jadi kita mengatakan mereka ini telah menggunakan helah-helah yang ada untuk menjelaskan, maka itu dia panggil helah yang nampak bebas dalam dunia tetapi tidak bebas di akhirat. Maka satu perkara yang mesti kita kena ingat, seorang pengkaji tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Al-Ustaz Al-Bahi Al-Khawli. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita banyak baca sirah ataupun dengar sirah. Setiap mari musim cerita banyak. Mari bulan Rabiul Awal, cerita sirah Nabi. Nabi lahir kat mana, dia lahir dalam keadaan keluar daripada perut mak dia tu dah berkhitan ke tidak, macam-macam cerita lagi lah kan, keluar api sana sini. Mari pula ulama lain kata cerita tu tak betul. Jadi kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bincang benda-benda yang janibi, benda-benda yang kecil-kecilan yang tidak memberi faedah apa-apa. Di antara benda yang saya rasa sangat tidak berfaedah untuk dibincangkan, khususnya perbincangan kepada orang awam cara umum, iaitulah tentang orang mari tanya. Kalau tanya saya lah, dia kata, Ustaz, mak Nabi duduk kat mana? Saya kata saya tak nak jawab. Ada faedah tak ada faedah? Jawab, tak ada faedah. Kalau kita kata duduk sini, orang kata, pandangan ulama begini. Kalau kata duduk sini, jadi akhir kali yang memberi faedahnya tak ada faedah. Baik kita bincang bagaimana nak khidmat pada mak kita. Mak kita yang masih hidup ni, kita ambil tahu ke tak ambil tahu? Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kita banyak baca benda tetapi tidak pergi kepada isi. Jadi kata para ulama, bila kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah musahabah wujdaniyah amiqah. Mesti kita kena baca dengan perasaan dalam hati kita yang sangat mendalam. Hari ini bila jemaah pergi haji, pergi umrah, mungkin ada di kalangan kita ni hari ini nak kursus haji sampai
Nah, semangat. Adakah haji yang kita pergi itu sekadar tawaf daripada Hajar Aswad sampai sudah 7 pusingan? Masa nak tawaf, orang laki-laki ambil kain tak bawah, buka bau kanan. Masa nak pergi melontar, ambil batu lontar, Allahu Akbar, selesai begitu? La. Kita mesti pergi haji dengan hati dan perasaan. Hati dengan perasaan. Saya ni banyak terlibat dengan jemaah haji. Sampai Mekah, jemaah duduk 2 hari, dia berasa penat, hilang penat, mula nak komplain. Oh, dia kata, ustaz, kenapa ni orang kerajaan Arab ni buat bangunan tinggi, buat ni. Komplain je cerita dia. Dia kata tak ada masalah apa-apa, dia ada duit, dia buat. Oh, ini menghilangkan sejarah. Kata tak, sejarah tidak hilang, roh haji tidak hilang kalau tuan mari haji dengan hati dan perasaan. Tapi kalau mari hati dengan mata untuk berselfie depan Kaabah, kita tak akan dapat apa-apa. Sebab haji itu duduk di mana? Duduk di Kaabah. Haji duduk di mana? Duduk di Safa dengan Marwah, sa'i. Duduk di Arafah, duduk di Mina tempat melontar, duduk di Muzdalifah, duduk di Mina. Ini haji. Yang bangunan-bangunan besar-besar itu bukan haji, itu bangunan. Kalau kita masih lagi mempunyai hati yang sejahtera, qalbun salim, sampai di Mekah, tuan-tuan akan menangis bila tengok Kaabah. Di situlah kita teringat Nabi SAW dihina, dipukul tepi Kaabah. Bila naik atas bukit Safa, di sini tempat Nabi kita diludah, dihina, dicerca, dimaki. Jadi para ulama Rabbani sampai hari ini bila sampai di Mekah, mereka akan menangis. Sebab apa? Sebab mereka mengenangi Nabi SAW melalui sirahnya, melalui tempatnya, maka itulah yang jadi tempat. Orang pergi ke Madinah, bila tengok mimbar, bila tengok Raudah, bila tengok makam Nabi SAW, mereka akan menangis, teringat kepada Tuhan, seolah-olah kita nampak Nabi sedang berkhutbah di masjid, dengan Nabi kita memberi peringatan, memberi nasihat, bagi apa. Tapi kalau orang pergi suka-suka saja, tak ada apa, duduk gosok, ambil kain serban dia gosok di pagar dinding makam Nabi, ambil kepiah dia gosok, itu bukan cara. Jadi bila kita baca sirah Nabi SAW, kita bacalah dengan hati yang sejahtera. Kita fokuskan kepada isi perbincangan, bukan fokus kepada apa yang kita tengok, yang kita lihat semata-mata, sebab dia tidak memberi kesan yang besar dalam jiwa. Perkara yang seterusnya para jemaah sekalian, iaitulah yang kita kena bincang, syarat kita nak menjadi orang yang bahagia, orang yang sempurna hidupnya, iaitu orang yang mesti mengenali penyakit. Seorang yang hidup kita tadi, selalu ya kita pergi hospital buat pemeriksaan kesihatan, kan? Kadang-kadang di masjid, NGO ni mari, imam isytihar hari Sabtu besok ada pemeriksaan kesihatan di masjid oleh kumpulan sekian. Kita pun mari test darah lagi, test. Walau kita sihat walafiat, kenapa pergi test? Kenapa pergi buat pemeriksaan? Ada orang periksa di hospital pakar, berbayar 6 bulan sekali, macam masuk pos pakum kereta, nak tahu penyakit. Lepas tahu, sama juga. Oh, tuan dijangka ada kencing manis ni. Oh, lepas tu pergi minum teh tarik. Oh, awak ni ada naik darah sikit ni, darah tinggi naik, pergi makan nasi mandi kambing pula. Kita ni para jemaah, kita sudah dapat mengenali daripada ilmu yang kita belajar tentang hati. Riya, perbuatan tak baik. Takabur, ujub, bangga diri, rasa diri sempurna, rasa itu rasa. Jadi semua yang kita belajar, kita sudah tahu itu semua penyakit. Tetapi waktu berlakunya benda dalam jiwa kita, kenapa kita tak boleh nak kesan? Oh, ini jangan. Contohnya waktu kita tengah ibadat, tengok tiba-tiba ada orang masuk, kita lagi kuat ibadat. Bila mari perasaan dalam hati, perasaan nak tunjuk pada orang ibadat yang kita buat, ketika itu kita akan potong terus. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini semua permain. Lintasan hati itu tidak dia ambil kira. Sebab manusia ni mesti akan berfikir, akan berkhayal. Itu manusia. Kalau tak mikir, tak khayal, tu bukan orang nama dia lagi tu. Tetapi yang baiknya, yang selamatnya, iaitulah apabila kita boleh mengenali masalah penyakit dan kita boleh mencari ubatnya. Sebab itulah yang dikatakan syarat nak menjadi manusia yang baik, dia itulah manusia yang mengenali penyakit dan mencari ubat.
atas dunia ni tuan-tuan, kita percaya sungguh-sungguh dah kepada doktor yang kita pergi. Tak kira lah doktor Islam ke bukan Islam, Muslim, non-Muslim. Bila doktor cakap awak tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, tak boleh makan ni, habis narai kita bawa balik, tak boleh makan belaka. Akhir sekali terpaksa lah isteri buat 2 menu. Ini menu orang tak boleh makan, ini menu anak-anak kita yang sihat walafiat. Terpaksa. Tetapi apabila kita dengar pakar yang disebut, iaitulah Nabi SAW yang paling kita kalau boleh dipandang bukan pakar. Nabi sebut ini syurga, ini neraka, ini apa ni halal, ini haram. Kenapa waktu itu kita macam tidak memberi kepercayaan penuh sebagaimana kita percaya kepada tabib, doktor yang bukan Islam yang menyifatkan ubat kepada kita? Seorang tuan syekh, nama dia Ahmad bin Abdul Halim, cerita dia sakit. Bila dia sakit, mari doktor cek dia kata, tuan syekh, tuan guru kena rehat, jangan baca kitab, jangan mutalaah kitab, jangan duduk kuliah, jangan apa, jangan kuliah. Jadi tuan syekh ni pun senyap, dia kata mana boleh doktor, saya kalau tak mengajar sakit, mengajar baru sihat. Ini cerita yang kita dengar zaman dulu beratus tahun, tapi zaman kita ini sama juga. Orang duk cerita lah, orang cerita. Allah yarham tuan guru kita, tuan guru ni Abdul Aziz. Waktu dia turun kereta, lemahnya dia, demam dia tak sihat. Tapi bila dapat mikrofon, terlupa dia ke demam. Allah yarham. Syekh ni kata apa? Dia kata tak boleh doktor, sebab kita ni kadang-kadang sakit masalah jiwa. Bila jiwa lemah, sakit kuat. Dia panggil kemurungan. Ada tak penyakit kemurungan? Sebab apa murung? Sebab tak ceria. Tapi kalau kita boleh happykan dia, boleh beri benda yang dia suka, cepat dia punya sembuh. Mak kita ni kadang-kadang sakit, telefon kau nak mari bawa mak pergi hospital. Nak turun kereta, nak turun rumah, naik kereta kena pimpin. Tak, naik kereta pimpin. Sudah naik kereta pergi klinik, keluar daripada bilik doktor, ambil ubat, satu plastik ubat. Naik kereta tak sampai rumah lagi, berhenti kedai sekejap, mak nak beli benda, turun sendiri. Takkan sihat dah, ubat belum makan lagi, tak makan ubat lagi, tapi dah boleh berjalan. Kenapa? Sebab jiwa dah naik semangat, jiwa sudah kuat. Jadi sama dengan kita, bila kita berada masalah, kita kena kuatkan jiwa kita supaya kita kena ingat Allah buat ibadat ni kuat. Ini yang berjadi masalah sekarang. Saya tengok bila orang masuk hospital, di antara orang yang mengambil lesen besar, iaitulah tak mau solat ketika di hospital. Sebab kita sakit ni, tak sihat ni, tak payah. Patut waktu sakit itulah waktu yang kita kena kuat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, kerana itulah waktunya kita hampir kepada mengharapkan kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang seterusnya, hati yang kuat itu iaitulah hati yang boleh menentang hawa nafsu, boleh menentang tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh syaitan untuk kita menjadi manusia yang tidak baik. Itu dia panggil hati yang kuat. Seorang sahabat bernama Abu Talha, kata Nabi SAW, sautu Abi Talha fil jaish khairun min alfi rajul. Suara Abu Talha dalam kumpulan tentera ni lebih baik daripada 1000 orang lain. Sebab apa? Sebab apabila dia mempunyai jiwa yang kuat, dan dia tak tinggal Nabi SAW. Waktu tentera pecah, dialah yang menjaga Rasulullah SAW. Tetapi kalau jiwa sudah lemah, sudah ditimpa penyakit al-wahan. Penyakit wahan ni, kata Nabi SAW dalam hadis, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut pada mati. Bila penyakit ni kena dalam jiwa manusia, dalam diri manusia, hari ni coba tuan-tuan tengok bilangan umat Islam dalam dunia ni berapa bilion bilangan umat Islam. Tapi nak lawan dengan Israel yang ada sekelompok pun tak padan.
Bila mari pendakwah daripada luar yang masyhur mereka antarabangsa, dibantah oleh sekumpulan penganut agama Hindu yang berapa bilangan dalam Malaysia, batal program. Kenapa? Ini dipanggil penyakit al-wahan, penyakit takut kepada mati, cinta kepada dunia, yang menyebabkan hati sudah menjadi kecut dan hati tidak lagi menjadi berani. Ini yang kita takut pada jemaah sekalian. Apabila hati dikuasai oleh sifat ini, maka kita menjadi manusia yang tidak kuat, manusia yang lemah. Maka yang seterusnya, iaitulah disebut dengan nama mustauda' al-akhlaq wal masyair. Hati itulah tempat simpanan akhlak dan perasaan kita. Semua benda kalau kita nak buat, tawar hati. Mana kalau tawar hati tu, mana hati tak nak buat. Akhlak kita juga duduk di mana? Duduk di hati. Pasal dia kata hati baik. Ada orang bila kita tegur dia, awak ni kenapa solat jarang-jarang nampak di masjid? Oh tak apa, tak pergi masjid pun hati baik. Bila tegur tak tutup aurat, jangan tegur saya aurat tak tutup tapi hati baik. Lah, para ulama katakan kalau hati baik, maka baiklah anggota-anggota dia tidak akan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, sebab punca keimanan duduk di dia punya monitor, dia punya generator duduk di hati. Bila hati baik, ada seorang sahabat, dia tengok seorang pemuda sedang solat, Allahu Akbar, tapi dia bergerak, betul kain serban lah apa benda. Kata Syekh ini, lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Kalau hati orang ni khusyuk, anggota dia khusyuk. Ini bila kita solat duk betul kain tu, garu sini, tarik lah, menunjukkan bahawa hati tidak berperanan, sebab hati lahin, hati yang lara. Yang terakhir sekali, iaitulah yang ke-20, bainal mauti wal haya, berbeza di antara mati dengan hidup. Perbezaan di antara mati dengan hidup, para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am. Tanda surah ini surah Al-An'am. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil zulumati laysa bi kharijin minha. Adakah sama mereka yang mati, kemudian kami hidupkan dia, kami beri kepadanya cahaya yang berjalan dengan cahaya itu dalam kalangan manusia, sama seperti orang yang duduk dalam gelap yang tak dapat keluar daripadanya. Surah Al-An'am ayat 122. Kata di ulama tafsir, kata Al-Imam As-Suddi, kata bandingan ini orang Ta'ala hidupkan hati Umar bin Khattab. Umar dulunya tidak Islam, bila didakwah maka masuk Islam, itu hati hidup. Seperti orang yang berterusan di dalam gelap, iaitulah Abu Jahal. Abu Jahal ni duduk sekali dengan Nabi di Mekah, duduk sekali dengan Nabi. Pasal tu bila orang duk kagum sangat dengan lagu Lau kana bainanal habib, sedap dengar tak? Suara dia sedap-sedap lah dengar. Kalaulah Nabi ada bersama, kita kata kalau Nabi ada bersama tapi hati kita tidak boleh menerima, lagi bahaya. Abu Jahal duduk sekali dengan Nabi, Abu Lahab pak saudara, tapi tidak beriman. Kita hari ni para jemaah sekalian, kita duk ingat kalau Nabi ada, kalau Nabi ada, adakah kita yakin kita lebih baik daripada yang ada hari ni? Maka itulah para ulama mengatakan, yang menghidupkan kita walaupun Nabi sudah tidak ada, tapi sunnahnya ada, Quran dia ada, maka kita akan jadi manusia yang hidup dengan Quran, dengan hadis Nabi. Apabila hati kita hidup, kita baca Quran dengan tadabbur, kita baca Quran dengan berfikir, kita baca Quran, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan kita tadabbur. Kata Al-Imamul Qurtubi rahimahullahu taala, para ulama telah mengumpul dalam Al-Quranul Karim, hati orang kafir ada 10 sifat. Hati orang kafir ada 10 sifat, iaitulah Al-Khatam, Allah Ta'ala cop dalam hati dia, seperti ayat khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala cop atas hati kafir, tak boleh. Yang lagi At-Taba', dicopkan, Ad-Dhiq, sempit, Marad, fi qulubihim maradun. Jadi ada 10 sifat. Hati yang Zaid, dia panggil Ran, hati yang berkarat. Al-Maut, mati. Al-Qasawah,
keras, insiraf, berpaling daripada kebenaran, hamiyah, duk membela apa yang dia ada sekarang, al-inkar, itu dia panggil 10 sifat hati yang ada dalam hati orang kafir. Maka para jemaah sekalian, maka biarlah kita belajar tentang penjagaan hati yang sangat penting bagi kita di atas dunia ini, sebab perjalanan kita sangat jauh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara tadi, dalam illa man atallaha biqalbin salim, yang Allah Ta'ala terimanya hanya hati yang sejahtera, yang datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan yang baik. Tamatlah perbincangan kita secara ringkasnya tentang kepentingan menjaga hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik, dan Allah Ta'ala beri kepada kita al-qalbus salim, pemilik hati yang sejahtera. Karena itulah orang yang akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.